Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua murid-murid ataupun pelajar-pelajar tahun 1 Ibnu Al-Razi. Jadi insya-Allah saya Ustaz Abdul Rahman bin Nordin akan membagi tahu kepada murid-murid sekalian berkaitan dengan peraturan sekolah agama negeri integrasi Kota Kinabalu. Jadi insya-Allah Ustaz amat gembira akhirnya dapatlah kita memulakan sesi persekolahan pada tahun 2021. Walaupun begitu, Ustaz mungkin sedikit sedih apabila tidak dapat berjumpa anak-anak murid Ustaz secara bersemuka, dan kita terpaksa melalui pembelajaran online ini bagi membendung penularan COVID-19. Dan insya-Allah kita doakan agar masalah seperti COVID-19 ini dapat dihindari, dapat hilang, dan dapatlah kita bersama-sama berkumpul ataupun memulakan sesi persekolahan secara bersemuka selepas ini. Okey, jadi insya-Allah Ustaz mahu bagi tahu kamu berkaitan dengan peraturan sekolah. Jadi kalau kamu masuk sekolah nanti, tidaklah kamu terfikir-fikir dan kamu tidak rasa kekok ataupun tidak rasa janggal apabila masuk ke sekolah nanti. Jadi insya-Allah peraturan sekolah ini sama juga macam di rumah. Setiap rumah mesti ada peraturannya. Jadi di sekolah kita pun ada juga peraturan yang harus kita patuhi. Jadi insya-Allah kita ada 8 perkara berkaitan dengan peraturan sekolah, iaitu pertama berkaitan dengan kehadiran, kedua berkaitan dengan pemakaian, ketiga berkaitan dengan perhimpunan, keempat adalah berkaitan dengan kawasan sekolah, kelima kawasan kelas, enam berkaitan dengan adab dan budi pekerti, yang ketujuh adalah kawasan-kawasan yang dilarang untuk murid-murid pergi, dan yang ke-8 berkaitan dengan sakit. Okey, kita teruskan kepada peraturan sekolah. Yang pertama berkaitan dengan kehadiran. Jadi kalau murid-murid datang, inilah yang perlu kamu patuhi, iaitu semua murid wajib datang ke sekolah hari-hari apabila hari persekolahan. Maksudnya daripada Isnin sampai Jumaat, jika tidak ada cuti ataupun cuti ataupun cuti khas yang dibagi tahu dalam takvim sekolah ataupun melalui surat yang dikeluarkan oleh sekolah, maka pelajar haruslah datang ke sekolah. Jadi waktu persekolahan adalah seperti berikut: Isnin sampai Jumaat daripada jam 7 pagi sehingga 4.30 petang. Kamu tengok di sini, lamanya Ustaz, jam 7 pagi sampai 4.30 petang. Jangan kamu risau. Selalunya pada tengah hari itu murid-murid ada sesi muhadharah ataupun rehat sekejap. Maksudnya tahun 1 sampai tahun 3 ni dia diberikan peluang untuk tidur sekejap supaya berehat. Kalau yang abang-abang kamu tu yang sudah tahun 4, mungkin tidak perlu lagi mau tidur sebab diorang sudah kuat sudah. Maksudnya tengah hari kalau nak tidur pun tetap juga tidak mengantuk sangat. Okey. Jadi kalau ada yang pelajar yang lewat sampai ke sekolah, mestilah melaporkan diri kepada pengawas bertugas di pintu masuk sekolah ataupun guru bertugas sebelum masuk ke dalam kelas. Dan setiap pelajar mestilah diwajibkan untuk mematuhi segala arahan untuk hadir. Dan
pelajar mestilah menyertai apa jua kegiatan yang dijalankan oleh pihak sekolah. Yang kedua adalah dari segi pemakaian. Okey, jadi pemakaian ini dari segi pakaian seragam lelaki dan perempuan, pakaian murid lelaki pada hari Jumaat, pakaian sukan dan juga tata cara yang betul dalam pemakaian lencana dan juga tanda nama sekolah. Kamu nampak gambar-gambar abang-abang kamu ni? Inilah dia cara yang sebenar dalam pemakaian seragam daripada Isnin sampai Jumaat bagi perempuan. Inilah dia. Kalau nampak yang perempuan tu tudungnya tidak singkat, okey, kemas, cantik, cute. Inilah dia. Okey. Jadi tengok yang murid lelaki pun begitu je. Murid mestilah bersongkok. Okey, bersongkok. Ustaz tidak mahu ada yang berkopiah. Okey, mestilah bersongkok, bertali leher. Okey, baju tu mesti lengan panjang. Okey, mesti dikatup ataupun dibutang. Okey, pergelangan tangan itu agar nampak lebih kemas. Okey, dan bertali pinggang dan juga mestilah berstokin dan berkasut. Memandangkan kita ini boleh sudah pakai kasut warna hitam, kita digalakkan untuk pakai pakai kasut warna hitam supaya nampak lebih kemas. Ini pula pemakaian baju sukan bagi murid lelaki dan perempuan. Jadi kalau murid lelaki dia kena juga pakai songkok. Sebab nampak lagi cantik dan kemas. Okey, jangan kamu risau, dia punya sukan tidaklah sampai berpuluh bahasa-bahasa habislah rosak songkok tu nanti. Sama juga macam perempuan, perbezaan antara lelaki dan perempuan hanyalah kalau lelaki baju sukannya wajiblah di-tuck-in masuk di dalam seluar supaya nampak lagi kemas. Okey, jadi kalau perempuan ini dia mestilah baju itu dikeluarkan agar nampak lebih cantik dan sopan. Sebagai murid agama, kita mesti menunjukkan satu tata cara ataupun etika pemakaian yang sangat sopan. Okey, inilah dia. Manakala bagi murid lelaki pada hari Jumaat, dia akan pakai baju Melayu. Okey, baju Melayu bersamping warna oranye. Okey, bersongkok dan berkasut hitam dan juga berstokin. Okey, inilah cara dia nanti. Kalau kamu nanti murid-murid masuk sekolah nanti, beginilah cara pemakaian yang kamu akan pakai daripada Isnin sampai Jumaat. Okey, kita masuk pula kepada tata cara pemakaian lencana dan tanda nama. Jadi inilah cara yang sebenar. Ustaz mahu kamu pakai lencana kamu begini. Nama lencana di atas diikuti dengan tanda nama di atas poket baju. Okey. Manakala bagi perempuan pula di atas tudung. Okey, maksudnya bukan di dalam baju kurung tetapi di tudung. Nampak lagi cantik dan kemas. Jadi kalau perempuan letak dia punya lencana ataupun tanda nama di baju kurung, manalah Ustaz nampak, mungkin Ustaz tidak kenal. Okey, jadi kita teruskan pula kepada perhimpunan. Jadi di sekolah agama negeri integrasi Kota Kinabalu ini, setiap hari Isnin diwajibkan untuk murid mengikuti perhimpunan pada hari Isnin sahaja. Okey, bagus lagi hari Isnin. Ada yang sekolah lain selain daripada sekolah hari Isnin ada perhimpunan, hari biasa pun akan ada perhimpunan. Okey, jadi insya-Allah semua pelajar sebelum perhimpunan mestilah bersedia di kawasan gelanggang sekolah ataupun di tengah-tengah itu 10 minit sebelum perhimpunan bermula. Jadi pengawas akan bertanggungjawab untuk mengatur barisan pelajar dan mengawal ketenteraman semasa perhimpunan. Pelajar hendaklah mendengar dan mematuhi arahan pengawas. Pelajar hendaklah sentiasa memberikan perhatian bagi setiap pengumuman dan ucapan yang disampaikan oleh guru selepas perhimpunan.
para pelajar hendaklah segera berjalan semula ke bilik darjah mengikut barisan. Tidak boleh suka-suka hati saja, mesti ikut barisan bila masuk kelas nanti. Tapi sebelum masuk kelas ini, ustaz akan cek kebersihan dulu. Cek kebersihan dari segi apa? Ustaz mau tengok dari segi pakaian, dari segi kasut, rambut, kuku dan sebagainya. Supaya ustaz mau tengok, oi, apa kamu sudah buat pada hari Sabtu dan Ahad? Adakah kamu ada potong kuku? Ada kamu ada cuci kasut? Ustaz akan cek. Pastikan hari Isnin tu sentiasa bersih. Rambut pun dipotong, kuku pun dipotong. Okey. Ustaz faham. Okey, tahun 1 dia belum pakai necktie, dia belum pandai pakai necktie ataupun tali leher. Okey. Dari situlah pada Isnin itu ustaz akan cek cara pemakaian necktie ataupun cara pemakaian tali pinggang dengan betul. Okey, kita teruskan lagi berkaitan dengan kawasan sekolah. Di mana kawasan sekolah ini pelajar-pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kelas ketika sesi pembelajaran sedang dijalankan. Maksudnya, ketika guru sedang mengajar itu, murid tidak boleh keluar suka hati berada di kawasan lain sekolah. Maksudnya, di kawasan sekolah itu seperti kantin ke, di gelanggang ke, murid tidak boleh berada di kawasan itu ketika pembelajaran sedang dijalankan, kecuali jika berlaku sebarang kecemasan ataupun telah mendapat kebenaran guru ataupun pelajar yang sudah dibenarkan keluar, mestilah memakai pas keluar. Contohlah guru meminta seseorang untuk mengambil buku ke, ataupun guru meminta tolong untuk murid membantunya membawa buku ke ataupun mengambil barang ke, itu maksudnya telah dibenarkan oleh guru untuk keluar. Jadi sewaktu pembelajaran sedang berjalan, pelajar-pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kelas walaupun ke tandas, melainkan dalam keadaan terdesak dan mendapat kebenaran guru. Maksudnya terdesak tu apa? Kalau kamu mau pergi ke tandas, minta kebenaran, insya-Allah guru akan bagi. Jangan takut. Jangan segan. Ustaz tidak marah-marah kalau kamu pergi kelas, mau pergi tandas. Tetapi mestilah mendapat kebenaran. Mana boleh keluar suka hati, mana boleh keluar ramai-ramai. Hanya 2 orang lelaki, 2 orang perempuan sahaja. Itu pun tidak boleh serentak. Maksudnya serentak tu 4 orang sekali keluar, tidak boleh. Mesti asing-asing. Kalau lelaki mau keluar dulu, 2 orang lelaki sahaja. Lepas tunggu orang balik, baru perempuan baru mau pergi tandas, 2 orang sahaja. Dan seterusnya, pelajar dilarang berada di luar kawasan sekolah ketika sesi persekolahan sedang berlangsung. Ini lagilah, ini kesalahan yang besar, di mana pelajar ini tidak boleh di luar pagar sekolah. Maksudnya berada di kawasan-kawasan lain. Mana tahu dia mau pergi wisma muiz ke, dia mau pergi masjid ke, dia mau pergi rumah makcik ke pakcik dia kan, tidak boleh, dilarang sama sekali. Kerana kamu telah diamanahkan oleh ibu bapa untuk berada di sekolah. Jadi kamu tidak boleh berada di tempat lain selain sekolah. Seterusnya kita kepada kelas. Jadi kelasnya apa dia? Belajar di dalam sebuah kelas haruslah bertanggungjawab akan keselamatan harta benda sekolah di dalam bilik darjah masing-masing. Sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pelajar, sama ada disengajakan atau tidak, pelajar kelas berkenaan wajib bertanggungjawab. Maksud dia, daripada tahun 1 kamu ini yang sudah besar, kamu bukan lagi tadika, bermaksud kamu bertanggungjawab akan benda-benda yang ada di dalam kelas. Segala perhiasan, segala permainan, segala harta benda yang ada di dalam kelas itu kamu mesti jaga dengan baik. Kamu tidak boleh merosakkannya. Jika kamu didapati merosakkannya sengaja atau tidak sengaja, kamu akan bertanggungjawab. Jadi maksudnya
Selain itu, murid akan sentiasa memastikan bahawa kelasnya itu sentiasa bersih. Janganlah kamu mengotorkannya. uh, Maksudnya kamu sentiasa jaga bersihan, jangan buang sampah kan. Bahawa kamu tahu juga bahawa uh, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita ni seseorang yang baik, maka kita tidak boleh membuang sampah. Jadi ketika tiadaan guru di dalam bilik darjah, ketua kelas ataupun penolong ataupun pengawas bilik darjah ini mestilah memaklumkan kepada guru. Dia mesti cari guru. Kalau tiba-tiba bilik darjah itu kosong, satu orang atau dua orang akan cari guru subjek pada masa itu. Contohlah ustaz terlupalah pula masuk dalam kelas, mungkin sebab sibuk sedikit. Kamu mesti cari ustaz. Okey, cari ustaz. Okey. Sekarang ini kelas ustaz, kelas tauhid. Jadi ustaz boleh masuk sekarang. Begitu boleh. Cari ustaz. Okey. Ngam. Okey. Seterusnya berkaitan dengan adab dan budi pekerti. Apa maksudnya adab dan budi pekerti ini? Okey, marilah kita tengok sama-sama. Okey, jadi adab dan budi pekerti ini adalah pelajar mesti berada di kelas masing-masing sepanjang waktu persekolahan dan tidak dibenarkan sama sekali berada di kelas lain kecuali dengan kebenaran guru. Mana tahulah kan, ada murid itu ada dia punya abang di kelas lain. Ada abang dia di tahun 3 misalnya, contohnya. Dia mau bersama-sama abang dia. Tidak boleh. Mana boleh begitu kan. Kita ni sudah sekolah, sekolah rendah, bukan lagi tadika. Jadi mesti masing-masing mesti berada di dalam kelas masing-masing. Tetapi jika ada kebenaran daripada guru, mana tahulah murid ini dia sedang mengikuti pertandingan ataupun mengikuti sebarang acara-acara yang memerlukan dia untuk berjumpa dengan guru lain. Yang penting dia dapat kebenaran, boleh, tiada masalah, insya-Allah. Okey. Yang seterusnya, pelajar-pelajar tidak boleh membuat bising. Suasana tenang dan senyap adalah diwujudkan sepanjang masa. Apa maksudnya ni? Kamu kan sudah tahun 1, bukan lagi tadika. Bermaksud kamu mestilah sentiasa memastikan situasi di dalam bilik darjah itu tidaklah bising sangat, tidaklah huru-hara. Kamu mestilah faham bahawa orang lain pun tengah belajar, abang-abang pun tengah belajar. Jadi kita mesti menghormati mereka. Kita mesti menghormati kawan-kawan lain yang sedang belajar. Okey. Setiap pelajar mestilah memberi sepenuh perhatian kepada guru apabila guru sedang mengajar. Arahan guru wajib dipatuhi. Mana boleh pelajar sana guru sedang mengajar di depan, murid-murid sedang bermain di belakang. Tidak boleh. Jadi ustaz mohon kepada murid-murid sekalian untuk memastikan bahawa kamu mengambil perhatian sepenuhnya kepada guru. Apabila kamu memberikan perhatian yang baik kepada guru, insya-Allah kamu akan lebih pandai. Jadi seterusnya, pelajar-pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kelas semasa waktu belajar atas alasan menemui guru. Pertemuan seumpama itu boleh dibuat dalam waktu rehat atau di luar waktu pelajaran atau dipanggil oleh guru untuk suatu perkara yang perlu diselesaikan segera. Ini sebenarnya ikut budi bicara guru juga. Jika keperluan itu mendesak ataupun jika guru lain tersebut ingin meminta tolong, yang penting kita minta kebenaran, insya-Allah boleh, tidak masalah. Sama juga nanti kalau kita berada dalam online class, ustaz mohon kepada anak murid ustaz, jagalah adab bersama guru, pastikan
Okey, kalau semua arahan-arahan yang dikeluarkan oleh guru itu dipatuhi dengan baik, walaupun kita sedang berada di online, kita sedang berada dalam pembelajaran secara alam maya. Mana tahulah kan, guru-guru mohon kalau kita buat kelas online, okey, mana tahu guru suruh tutup mic, tutup mikrofon, kita mestilah tutup. Kita mestilah berpakaian kemas, kita mestilah uh, tidak bising dalam online, pun mesti juga jaga adab kita. Okey, alright. Jadi ini pula, jika pelajar-pelajar nampak guru sedang masuk ke dalam kelas, maupun pelawat ataupun guru besar yang sedang masuk, ustaz tu di sana pengetua, tetapi kalau kita di sekolah rendah, guru besar, mestilah kita bangun, memberikan salam dengan meletakkan tangan di dada. Di dada. Ada sudah gambar, nampak tu. Kita sudah mengamalkan ini. Tata cara memberi tanda hormat dengan meletakkan tangan di bahu ini lama sudah. Maksudnya kita sudah sedar sudah bahawa kalau kita banyak-banyak salam ni pun boleh menyebabkan penularan virus. Jadi kita awal-awal sudah memastikan mudah bagi kita untuk memberi tanda hormat dengan hanya meletakkan meletakkan tangan di dada. Apabila pengetua atau guru masuk, pelajar hendaklah berdiri dan memberi salam. Ada sudah gambar di sana. Alright, seterusnya, jika murid kamu ini, pelajar-pelajar ini dalam keadaan yang sakit, mestilah memaklumkan kepada guru ataupun pengawas di dalam kelas. Jadi pelajar-pelajar yang menghidapi penyakit yang berjangkit, mana tahulah dia demam kah, dia kena chicken pox kah, mestilah berada di rumah sehingga dia sembuh. Dia tidak boleh berada di sekolah. Nanti akan berjangkit ataupun menjangkiti rakan-rakan yang lain. Jadi pelajar-pelajar yang sakit di kawasan sekolah hendaklah berada di bilik rawatan sementara menunggu guru yang sedang bertugas untuk menghubungi pihak ibu bapa jika pelajar itu dalam keadaan kurang sihat dan memerlukan rawatan susulan. Maksudnya guru-guru tidak akan bagi ubat makan, maksudnya Panadol ke ubat demam kan, tidak. Kalau kamu demam, ustaz akan cek dulu, tengok sama ada kamu ni demam teruk ke ataupun demam yang perlukan rehat sekejap, anda payah call, boleh. Tapi kalau kamu nampak yang muka aku lemah, mau tidur saja, lemah, panas badan dia sangat-sangat, ustaz ataupun ustazah, cikgu-cikgu akan menghubungi ibu bapa untuk mengambil pelajar, untuk mengambil kamu nanti, supaya dibawa ke klinik ataupun hospital. Jadi ibu bapa insya-Allah, jika mereka ini pergi ke klinik ataupun hospital, harap dapat dibagi slip sakit ataupun slip cuti sakit ke begitu, boleh, tidak masalah, ataupun surat pun boleh, tidak masalah, untuk sebagai pemberitahuan kepada guru-guru di sekolah. Ini yang paling penting ni, antara-antaranya adalah kawasan-kawasan yang dilarang kepada murid. Bermaksud jadi kawasan-kawasan ini tidak boleh berada di sini. Maksudnya pelajar-pelajar tidak boleh berada di kawasan ini disebabkan oleh kemungkinan kecederaan boleh berlaku, ataupun kita tidak tahu apa yang akan berlaku jika kamu berada di kawasan ini. Antara-antaranya adalah tempat letak kenderaan guru, kawasan pembinaan, bilik guru pun tidak boleh pergi dengan suka hati. Maksudnya kalau pergi bilik guru ini mungkin disebabkan guru panggil ke ataupun keperluan yang penting saja. Tidak boleh suka hati pergi masuk bilik guru. Dewan sekolah, tingkat atas sekolah tu, itu pun tidak boleh, sebab kita khawatiri
Okey, kamu bermain-main, okey, takut kamu lari-lari terjatuh dari tingkat atas. Ustaz tidak mau begitu. Jadi tolong sentiasa berada di bawah. Kelas kamu di bawah, kelas kamu tidak di atas. Okey, kawasan tangki berdekatan dengan tandas. Ini pun jangan, sebab kawasan-kawasan ini ada besi-besi tajam yang boleh menyebabkan kamu cedera jika kamu bermain di sana. Okey, dan juga kawasan-kawasan yang bertanda kawasan larangan. Apa-apa kamu nampak ada selotip warna putih merah itu, tolong jangan pergi sana. Okey, sebab itulah kawasan larangan. Okey, sekian daripada Ustaz. Jadi insya-Allah apa-apa yang kamu dapati ini Ustaz akan menambahkan lagi. Okey, jika kamu tidak faham, Ustaz mohon maaf. Okey, dengan kekurangan tidak cukup gambar, okey, Ustaz akan tambah insya-Allah. Semoga kita semua ini menjaga diri sempena masalah COVID-19 ini. Okey, kita doakan bahawa penyakit-penyakit yang sedang berlaku ni, wabak yang sedang berlaku ini dapat hilang, dapat dihapuskan. Okey, kita akan kembali normal, kehidupan kita akan kembali ceria, mudah bagi kita untuk membuat sesi persekolahan. Okey, jadi insya-Allah sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.